Jadi saya minta maaf sangat dan terima kasih kepada Masjid Nurul Ihsan yang memberi tajuk. Okey, ini bukan kebetulan. Saya sangat percaya aturan Allah ni cantik. Bila saya tengok balik poster, tajuk dia adalah penawar terbaik dalam rumah tangga. Kerana malam tadi cerita cinta dan cinta, kami bercerita ditanya oleh moderator soalan Ustazah Asma, Ustazah Zai nak tanya ni, ada tak pernah konflik dalam cinta dan cinta? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah Taman Medan, Masjid Nurul betul? Nurul Ihsan. Saya tengok kamera pun saya takut ni. Kat TV Al-Hijrah pagi tadi pun tak sebanyak ini kamera. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, cuma macam mana ya saya nak buat? Saya ada sedikit gangguan daripada silau kereta yang satu ni. Kalau boleh seorang duduk kat kursi betul-betul tutup cahaya tu, boleh tak? Ibu yang duduk kat kursi seorang, ada ibu kita yang baru sampai ni, boleh tutup cahaya tu, duduk atas kerusi. Saya ada masalah silau mata tu lebih teruk daripada rabun mata. Nanti dia tangkap kepala, kita nak minta alihkan kereta tu masalah. So lebih baik duduk kat situ insya-Allah. Biasa itu je solusi dia. Tutup halang cahaya tu insya-Allah. Baik, insya-Allah boleh diselesaikan. Boleh kita mula sahabat-sahabat muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan Fatihah ini insya-Allah menambah-nambah berkat. Sekejap kita bagi. Tak perlu cari peralatan lain untuk letak situ. Cukup ada orang duduk kat kerusi tu. Kesianlah pula pakcik ni. Lagi, ke kiri lagi, ke kiri lagi. Sikit, tadi ke kanan sikit. Sebab okey, cukup. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ini bukan cerita penceramah mengada-ngada. Nanti dia jadi migraine nanti. Baik, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Tuan-Tuan Haji. Terima kasih. Alhamdulillah. Fatihah, kita niatkan insya-Allah menambah berkat pengajian majlis ilmu yang bukan mudah kita nak jumpa seperti pagi ini. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, pasti di kalangan kita ada yang sedang kerinduan dengan orang-orang yang tersayang. Nak jumpa kadang-kadang minta dalam mimpi pun tak mengapa. Dan apatah lagi nak jumpa betul-betul macam masa dia ada dengan kita dulu, dalam mimpi pun masih tak bertemu. Ni nak cerita yang mati, mereka dah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan ada pertemuan dengan kita lagi bila insya-Allah kita disatukan dalam kelompok orang-orang beriman, bertemu dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harap-harapkan. Maka kebaikan mereka yang dulu menjadi kelaziman kita hari ini, teruskan kebaikan mereka dan kita menjadi tukang doa paling setia memintakan ampun kepada Allah. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah kesian, Allah sayang pada mereka. Datang malaikat yang nak memukul mereka dalam kubur, direhatkan, dihentikan daripada himpitan, daripada azab kubur berkat doa kita semua insya-Allah. Dan kita bakal menyusun. Bila tiba saatnya nanti, mudah-mudahan kematian husnul khatimah. Mudah-mudahan bertemu dengan Allah dengan qalbun salim. Inilah niat setiap kali kita berada dalam majlis ilmu. Maka kita bersama-sama mengulang-ulang yang kita baca dalam solat kita sebanyak 17 kali sehari semalam. Tapi nak mulakan apa pun alangkah indahnya kalau kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Oi, penghulu Roma ni semangat sungguh ni orang Taman Medan. Ada orang yang datang daripada luar Taman Medan? Cuba angkat tangan. Masya Allah, datang dari mana tu? Ini ku kenal. Subhanallah. Saya dah biasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Taman Medan ni dululah, lebih 20 tahun dulu. Ada insya-Allah kawan-kawan saya di sini. Mak-mak angkat saya di sini insya-Allah. Tapi ada juga yang dah bergelar almarhum, almarhumah, masya-Allah. Cuma saya jumpa dengan ibu-ibu AJK tadi, saya tanya masjid ni dah lama ke? Nampak sangat Ustazah tak tahu. Mungkin kawan-kawan Ustazah dulu rumahnya tu bukan yang dekat dengan masjid. Jadi bila saya dibawa masuk ke taman-taman perumahan tadi tu, kat sini ke? Kat sini ke? Dia dah jadi macam blur, nampak sangat dah tua kan. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih atas jemputan seluruh ahli jawatan puasa, pengerusi barisan para imam. Pasti ada para asatizah kita di sini yang dimuliakan Allah. Saya mengucapkan terima kasih dan maaf kalau kata AJK tadi tunggu lama nak dapat jadual ke sini. Sebenarnya saya dengar dia sebut macam dah 4 ke 5, saya dah berdebar dah. Dah cakap 4 ke 5 tahun tunggu Ustazah ni. Rupanya 4 ke 5 bulan. Sebab saya pernah pergi dekat satu tempat di Ceras. Alhamdulillah Ustazah, turun dari kereta dia orang keliling. Kan AJK dia pakai sedondon tu lah. Akhirnya dia kata kan, saya terpahal makcik ni tiba-tiba akhirnya ni. Rupanya dia kata dia tunggu 5 tahun dah baru dapat. Saya pun terus cubit sahabat saya Jaja. Jangan kau biar betul sampai 5 tahun ni apa jadi ni. Tak Ustazah, mustahil 5 tahun. Rupanya dia cerita sebelum COVID dulu dia WhatsApp. Lepas tu COVID kan. Lepas tu banyaklah halangan dia Ustazah ni baru WhatsApp pula. Cik boleh tak betulkan perkataan bukan 5 tahun. Kan kalau dengar dia orang macam yoyoan sangat nak tunggu Ustazah ni 5 tahun kan. Malu juga saya muslimin muslimat dirahmati Allah teruk berbenar duduk ceramah berapa negara. Jadi makna nak cerita ni 4-5 bulan setahun tu biasa. Mudah-mudahan Allah bagi keberkatan waktu kita dapat bersama-sama. Dan saya pun sebenarnya 5 pagi tadi baru sampai daripada Kedah, Darul Aman. Malam tadi forum perdana bersama Ustazah Semak Harun di Unisham, Kedah sebab hari ini dan besok mereka ada convocation. Okay, jadi malam tadi dalam hujan yang sangat lebat, kami berforum tentang tajuk Cita vs Cinta. Ini sesuailah untuk anak-anak universiti kan. Dan didatangi oleh keluarga yang nak meraihkan mereka berconvocation pada hari ini. Pagi kuliah duha di Madat. Madat ni masjid viral di utara sekarang ni. Yang mana bila saya pergi semalam, Masya Allah, bas saja kabarnya ada 28 biji bas. Kan orang Johor, orang daripada mana-mana lah. Masya Allah, Johor saja 4 bas. Subhanallah, daripada Kelantan, Terengganu. Okay? Itu belum lagi yang datang dengan kenderaan sendiri. Ada untuk program ilmu di Madat ni, orang pergi pagi daripada KL. Dengan kuliah duha, pukul 4, 3 pagi tu mereka dah bergerak. Dengan kuliah duha, balik semula ke KL semata-mata nak dengar kuliah duha. Saya pun usik semalam. Ruang atas penuh, tengah penuh, bawah penuh. Saya tanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah yang duduk padat-padat sangat ni, saya kata dekat rumah masjid surau tu tak ada majlis ilmu ke? Semua tunduk diam kan? Maksudnya nak kata, kadang-kadang kita memilih siapa yang nak datang bagi ceramah ni. Kadang-kadang kita bertanya, tajuk apa yang Ustazah ni nak sampaikan? Jujur je pada diri. Kadang-kadang sebab aku rasa masjid-masjid viral, makan-makan viral, kalau aku tak beratur sama tu aku rasa akulah yang paling tak up to date sekali. Ini zamannya, muslimin muslimat dirahmati Allah, dia dah menjadi macam tu pelik dah. Padahal yang Allah tahu, kita hitung tak langkah kaki kita ke masjid surau yang dekat dengan rumah kita tu. Setiap hari, pernah saya berceramah dekat PJ, seorang makcik tu dianugerahkan, dinobatkan Ibu Misali, peringkat masjid lah. Ibu Misali ke anugerah tokoh ibu sempena Ma'al Hijrah tak silap. Okey, jadi saya bisik, Ustazah, makcik ni terpilih kerana umur dia dah 84 tahun.
Tapi dia boleh berjalan kaki daripada rumah dia Ustazah, lebih kurang macam dekat 10 minit jugalah. Setiap waktu solat. Sebab dia dah duduk seorang-seorang sekarang. Suami dah meninggal, anak dah mendahului. Dia pun dah umur 84 tahun. Anak 2 orang je Ustazah, dua-dua dah meninggal. Jadi dia seorang-seorang. Bila kita dengan suami naik kereta, kita horn lah dia, cik, melah naik kereta. Tak apa, Allah hitung tiap langkah saya nak pergi masjid. Jadi saya yang besar ini tiba-tiba menjadi kerdil bila dengar cakap macam tu. Faham tak faham muslimin-muslimat dirahmati Allah? Masya Allah. Yang semalam tu datang daripada Kelantan, datang daripada KL, Johor. Johor ke Kedah, bayangkan selatan ke utara. Mereka nak balik tu utara ke selatan. Saya menantu orang Kedah. Sepupu-sepupu suami saya tu bila balik kampung, dia takkan daripada Johor tu direct ke Kedah. Biasanya akan transit di KL. Kan duduklah rumah adik-beradik, kawan-kawan, sewa hotel bajet ke apa. Besok pagi tu dah tidur baru sambung balik ke Kedah. Nak ceritanya letih lah macam orang Kelantan balik kan. Gigih sungguh 24 jam, 25 jam. Semua ni ada nilai ibadah. Pasti seperti seorang sahabat Nabi, bila dia bagi tahu kepada Nabi, dia berjalan kaki pergi masjid kan. Bila dia bagi tahu dia mampu ni, nak beli rumah dekat dengan masjid. Boleh tak ya Rasulullah aku nak pindah dekat dengan masjid? Nabi kata, hang duduk rumah jauh ni. Nabi tak cakap lah hang tu kan, ni sebab baru balik daripada Kedah. Jadi maksud dia kata hang ni, duduk jauh pun sampai dekat masjid ni, elok menghitung setiap langkah kau nak sampai kat masjid ni. Di setiap itu adalah jalan-jalan menuju syurga. Kalau kau ada duit, kau beli tanah dekat dengan masjid, kau bina rumah, bayangkan ya muslimin-muslimat dirahmati Allah, berapa langkah sahaja. Dan takut kerana dekatnya masjid tu, kita tak sampai ke masjid tu. Tak apalah azan dengar. Kan siap guna fatwa Saudi pula. Ustazah tak apa kan kita dengar bunyi azan. Kita dengar imam Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Maka dapatlah kita 27 darjat pahala. Orang suruh ngaji fiqh, dia kata tak payah. Kan zaman sekarang ni, mengaji pagi tengah hari nak jadi mufti dah. Kan saya baru balik daripada Vietnam, Hanoi, bawa jemaah 80 orang naik cruise Halong Bay. Tak ada line 2 malam. Turun, ada line. Bila turun-turun ada line tu, seorang makcik menangis. Jaja bagi tahu Ustazah kan. Menangis pasal apa? Makcik ingatkan dia orang ni tak bercerai. Akhirnya bercerai juga. Makcik sedih sangat. Lah. Pasal apa pula ni? Kita tak tahu cerita apa. Asal balik dekat hotel yang atas darat, dah habis cerita cruise yang tak ada line tu. Masya Allah. Tengok-tengok, sekejap huruf F. Sekejap tim FA, tim FB. Faham tak faham? Oh, ni terlebih faham ni. Semalam kat Madat ramai-ramai tu saya sebut macam ni pun faham Ustazah. Tiba saya masuk universiti, Unisham malam tadi, saya sebut benda yang sama saja nak berseluruh, nak ambil perhatian jemaah kan. Saya sebut F. Budak-budak universiti buat dek je kan. Maksudnya apa? Dalam minda saya usip Ustazah Asma Harun sebelah saya cakap, kita duk kata budak-budak muda ni duk main media sosial, tahu kehidupan artis semua. Mereka blur je Ustazah cakap F apa benda F. Saya cakap depan mokcik-mokcik ni semua orang tahu, faham Ustazah. Macam orang Taman Medan, are you okay? Okay ya? Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Saya sampai di rumah pada hari Khamis malam Jumaat. Jumaat tu saya live di slot Tarbiyah Radio IKIM FM. Daripada IKIM saya terus ke KLIA, terbang ke Kedah. Tapi muslimin-muslimat dirahmati Allah, ceramah di Kedah tu sebab malam ada forum. Driver kepada Ustaz Yaakob Yusra semalam, dia bawa saya daripada Kedah pukul 12 malam sampai kat rumah pukul 4.50 pagi. Terus bersiap mandi ke TV Al-Hijrah. Sebab tu kalau ada silau tadi tu dia jadi macam tak boleh buka mata. Jadi saya minta maaf sangat dan terima kasih kepada Masjid Nurul Ihsan yang memberi tajuk. Ini bukan kebetulan. Saya sangat percaya aturan Allah ni cantik. Bila saya tengok balik poster, tajuk dia adalah penawar terbaik dalam rumah tangga. Kerana malam tadi cerita cita dan cinta, kami bercerita ditanya oleh moderator soalan Ustazah Asma, Ustazah Zai nak tanya ni, ada tak pernah konflik dalam cita dan cinta? Cuba ceritakan pengalaman macam mana boleh bertemu dengan sang suami. Hujan-hujan lebat pula kan. Budak muda nak dengar cerita macam tu memang sepakat buka mata belaka lah. Nak tahu sangat macam mana boleh Ustaz jumpa Ustazah, Ustazah Asma jumpa dengan suami dia. Nak sangat tahu. Jadi bila kita bercerita live, Masya Allah mereka nak dengar.
Kemudian pagi ni pula di TV Al-Hijrah, cerita tajuk apa tadi? Siapa menonton? Saya turun-turun daripada kereta, ada acik-acik AJK kata, Ustazah sempat buka baju? Kan tak, ini baju saya kat TV Al-Hijrah tadi. Tadi saya nampak warna putih. Allah makcik ni kan. Mana ada putih baju ni lah. Jadi TV ni sesungguhnya menipu, percayalah. Kan? Yang kita pakai tu orang tak nampak, yang kita tak pakai tu pula orang nampak. Sebab bila sampai kat skrin rumah kita tu, kadang-kadang biru dia macam jadi hijau sikit. Jadi bila saya sampai kat masjid, ya Allah Ustazah penatnya tukar baju, memang hidup le. Kalau sampai ke malam ceramah, kadang-kadang makcik-makcik kata, Ustazah ni baju pagi tadi kat TV Al-Hijrah kan? Makcik dia pun diam-diam je lah, tak payahlah cakap macam gitu. Memang tak sempat nak balik. Jadi muslimin muslimat suka hati, dia tengok kita ni bab baju, bab tudung, bab taik lalat 2 ke 1. Kita nak dengar apa yang disampaikan. Jangan kita taksub kepada orang siapa yang datang, muslimin muslimat, tapi apa yang disampaikan tetap pastikan minta pagi tadi kita doa dalam doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Wahai Allah berikan kami hidayah seperti mana orang lain yang Engkau beri hidayah. Orang lain yang Allah beri hidayah ini pastinya diungguli oleh para rasul, para sahabat, tabi'in. Siapakah golongan as-sabiqun al-awwalun yang akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan terpaling utama nak masuk ke syurga Allah. Masya-Allah, kita tak tersenarai dalam tu, tapi menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia sampai ke akhir hayat. Nampak idola ini, ikon ini, artis ni, bicara itu dan ini, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak terpesona apa pun. Follow boleh, tapi jangan sampai kita terpesong. Nabi cakap apa ni? Sebab tu yang menjadi stres ni Ustazah Zai bila turun daripada kru Salong Bay tu. Ustazah cakap apa? Apalah buka Facebook, asyik-asyik cerita nafkah. Cerita nafkah, apa yang jadi ni? Ustazah sebab orang tengah tuntut nafkah dekat suami dia. Saya pun kata, bab nafkah ni dalam cerita munakahat, buka saja buku fiqah, luas perbahasan dia. Kalau kita faham, cukuplah menjadi seorang isteri salihah yang kita tahu, abang, malas nak gaduh dalam bab duit ni. Sebab saya kerja, abang kerja. Kan, tapi apa cer ni bang? Apa cer? Kalau beras pun saya beli, bil elektrik, bil air, rumah semua saya bayar, yuran anak-anak ni benda basic ni, benda asas. Kat dapur tu tak berasap kalau saya tak beli makanan. Abang bukan tak kerja, duit abang ke mana? Saya minta maaf, saya kena tanya. Sebab tu di Madat ramai-ramai semalam tu, dia pembuat sesi Q&A. Ada seorang angkat tangan. Dia kata, Ustazah, saya nak tanya, boleh tak kalau kita orang perempuan tanya kepada suami kita tentang nafkah? Kenapa tak boleh? Sebab agama yang suruh kita ambil tahu tentang cerita ini. Tapi bila artis sebut tentangnya, ramai yang follow. Wah, komen dia Masya Allah. Suami saya pun macam tu, nafkah tak bagi. Apa sebut nafkah ni? Kalau dulu engkau bergaji 10,000 RM, setuju untuk berkahwin dinikahi oleh lelaki bergaji 1,000 RM, kau kena faham. Suami itu takkan mampu membelikanmu baju berharga RM300 setiap bulan. Jadi kalau kamu nak beli baju yang seperti zaman kamu bujang, disponsor oleh ibu ayah kamu yang kaya, bukan pakai duit suami kamu, maka pakai duit kamu yang bergaji banyak tu. Dan izin suami memberikan kamu kebenaran bekerja untuk bukan kemewahan kesenangan diri sendiri, tapi untuk top up kekurangan ekonomi dalam rumah tangga. Ini keharmonian. So di TV Al-Hijrah pagi tadi, bila tajuknya mirip-mirip kepada cerita itu, saya pun sebutkan, kena faham dalam agama kita, nafkah bukan bermaksud uang semata-mata. Faham ya? Tetapi dalam nafkah, sebahagiannya adalah uang. Jadi kalau kita tak dapat duit tiap bulan, apatah lagi duit raya setahun sekali. Faham tak faham? Gelak juga, ya Allah Tuhan. Malam tadi cakap kat budak universiti dia bela, apa benda duit raya ni Ustazah? Tak faham. Jadi lepas ni jangan gelak lagi dah ibu-ibu dirahmati Allah. Satgi kan Ustazah kata pergi ceramah tempat lain, mokcik-mokcik Taman Medan tu. Kan, jangan. Mujur ada yang, apa benda Ustazah ni, nafkah lah, duit raya lah, duit tak cukup lah. Sahabat-sahabat kita nak tanya, bila kita faham, cukup ke tidak mengikut pandangan agama Allah. Jadi bila mengikut pandangan agama Allah, tidak mengikut hawa nafsu kita. Sebab tu bila tengah hari, pagi, kuliah duha ini saya diberikan tajuk penawar terbaik dalam rumah tangga.
Tak boleh tanya, ni salah suami saya ke? Salah saya sebagai isteri ke? Salah anak-anak saya yang dah bekerja tapi duit tak pernah cukup. Bila jumpa mak bapak, asyik mak pinjam duit. Ayah ada duit tak? Macam mana kita nak cukup duit Ustazah? Dari muda sampai ke tua nak beli kain kafan kita pun tak mampu nanti. Hanya sibuk bicara tentang duit. Berhenti-berhentilah ibu ayah sekalian. Bukan duit ni tak penting. Tapi bila kita sebut, ya Allah, malunya kita dengan Allah sebab yang maha mencukupkan adalah Allah. Di sana, kalau dulu saya datang dekat Taman Medan, ya, hanya ada rumah teres 2 tingkat, 1 tingkat, betul kan? Muslimat. Tapi sekarang naik kondo, macam kat tempat saya jugalah. Rumah-rumah flat yang macam dulu ada lagi. Takkan daripada dulu sampai sekarang, isu yang sama. Sebenarnya, di sana ada orang yang daripada muda, mula-mula kahwin, beranak, pinak, masih duduk rumah flat. 3 bilik, 2 bilik. Alhamdulillah membesar, elok anak-anaknya bahagia. Syukur Ustazah, selesai semua dah. Hak tu baru keluar universiti. Hak ni dah kahwin Ustazah, Alhamdulillah. Yang ni dah selesai, habis dah semua Ustazah sekolah. Saya pun tak faham. Ustazah tahu kan, saya mengandung anak yang ke-6 ni, suami saya meninggal dunia. Jadi saya rasa macam nak mati sama Ustazah ketika itu. Tapi bila tengok anak-anak dah habis belajar, dah lepas semua ni, saya sebagai ibu tunggal puluhan tahun Ustazah, siapa yang bantu saya hidup? Jawapannya Allah. Allah, jumpalah orang yang usia 20-an, 30-an, 40-an. Tanya, sembang, datang masjid surau, kita akan bertemu dengan orang tua-tua. Bukan tanya, makcik ni tudung sengit. Makcik ni baju tak matching dengan handbag dia. Bukan. Kita duduk, cik duduk mana kan? Biasa bila kita jumpa, kita tanya tak gaji berapa? Kita tanya anak berapa orang, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Jadi dia kata, cik dulu orang susah. Kan kita tak minta dia cerita. Tapi hari-hari dia jumpa kita kat masjid surau, dia jadikan kita ni macam anak dia dah. Sebab anak dia balik sebulan sekali pun tidak. Cik dulu kan Ustazah ingat lagi masa zaman susah. Tapi kita nak cerita kat siapa? Tak ada orang boleh tolong kita. Kadang cerita dekat adik-beradik pun kan, kau ni asyik tak duit, dia tak ada benda lain ke? Allah, balik kita lap air mata dengan hujung lengan baju kurung. Ustazah sedih. Tak ada siapa yang perhatikan saya Ustazah. Tapi saya besarkan anak-anak saya pergi ambil upah. Cuci baju orang. Gosok baju, lipat kain orang. Pergi mop lantai rumah orang. Apa saja upah dekat taman perumahan ni. Saya dah tak ubah macam bibit dekat Indonesia tu Ustazah dirahmati Allah. Balik ke sini, datang ke sini. Mereka yang parti. Minta maaf. Saya dulu tak faham benda ni. Pendatang asing tanpa izin. Ataupun yang berpermit lah. Sebab saya belajar ni daripada Ustazah Hafizah Musa dengan suaminya Dr. Azhar. Bila mula-mula membina Madinatul Huffaz di Gombak. Faham ya muslimin-muslimat? Tenaga kerja tu adalah Bangla dan Indon. Jadi Dr. Azhar kadang-kadang balik, datang nak tengok perkembangan progres hari tu macam mana. Bawa Ustazah. Ustazah cerita ni Ustazah Hafizah. Dia kata kadang Dr. Azhar belikan ayam goreng kan. Sebab nampak dia punya masak nasi banyak-banyak, makan dengan kicap. Tak apa-apa, tumbuk-tumbuk sambal, cili, bubuh garam, apa benda. Entah tak ada lauk pun. Jadi Dr. Azhar kesian. Kan baru lepas gaji, belilah. Tak Ustaz, dia kata. Kan memang ini je dapat makan, kenyang, Alhamdulillah. Duit gaji semalam baru dapat, bawa pergi mana? Kirim kat kampung. Bila hantar kat kampung, apa mereka dapat? Bertahun-tahun kerja rumah banglo mereka siap dah kat sana. Subhanallah, ada kedai runcit dah untuk apa nanti dia dah tak larat kerja balik kampung, dia boleh jadi cashier dekat kedai runcit dia. Subhanallah, jadi bos kecil, jadi toke kecil dengan hasil kerja dekat Malaysia. Muslimin, muslimat, kerana apa bila kita tanya kenapa pakai makan tak bermewah-mewah? Kerana ini bukan tempat tinggal kita, Ustaz. Kita ada kampung yang kita akan balik kepada keluarga kita satu hari nanti. Sekolahkan anak-anak dengan duit yang mereka dapat di sini. Akhirnya, di sini pun mereka boleh buka kedai runcit segala. Kita nak marah macam mana ni? Usaha mereka. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Balik kat kampung, dilaporkan, dah tak larat. Rupanya dia ambil gambar hantar kat kita ke jiranan dia. Ada banglo sebiji dah. Kau buat apa sekarang, Mat? Aku duk jaga kedai runcit. Aku ni adalah kecil-kecil. Kecil-kecil mana jadi bos dah tukang kira duit saja. Subhanallah, dia balik kampung dia, dia bahagia. Tapi anak-anak kita, mama agak-agak lah orang ambil engineer sampai dekat US tu takkanlah nak kerja kedai roti canai je. Malu abang tahu tak? Maknya pun kata, Along kau selagi tak dapat kerja jadi engineer kau duduk je lah kat situ.
Duduk punya duduk, tapi punya tapi, nanti punya nanti, tak sedar diri, rupa-rupanya tua. Tua je tak apa. Akhirnya mati dalam keadaan menanti dan bertapi-tapi. Faham muslimin muslimat? Sebab kita rasa ni kampung kita. Ni tempat tinggal kita. Kita duduk dengan mak ayah kita, keluarga kita boleh tolong kita. Tapi mereka yang datang rasa keseorangan akan balik ke kampung dia. Bekalan untuk balik ke kampung tu lengkap. Muslimin muslimat, kita bukan nak membezakan orang Malaysia ataupun orang luar negara yang datang ke tempat kita. Itu hal-hal lain kita nak ceritakan. Tapi yang baik kita ambil pelajaran. Kampung asal kita ni adalah akhirat. Kita daripada tak ada, kemudian sekarang kita ada. Kita bakal dimatikan oleh Allah, lalu kita tiada atas muka bumi Allah. Dan semua orang beriman perlu yakin dan beriman percaya kepadanya. Satu hari nanti kita akan dibangkitkan. Bangkit, bertemu dengan Allah dalam persoalan, jawapan yang kita nak bagi setiap satu saat ke mana kita gunakan. Setiap satu sen kita dapat daripada mana ke mana kita belanjakan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala anin na'im, tentang nikmat yang engkau dapat. Jadi bila kita tadabbur Quran, lebur takabur kita, lagi banyak nikmat aku dapat ni ya Allah, lagi banyak persoalan di hadapanmu. Sebab tu orang berdiri di hadapan Allah ada yang sampai 70,000 tahun. Ada yang sampai 500,000 tahun. Kenapa lama sangat? Sebab lagi banyak nikmat yang kita dapat di dunia, lagi lama kita berdiri di hadapan Allah. Maka orang yang tertangguh nikmatnya di dunia, dia tak perlukan media sosial. Dia perlu pujuk dirinya sendiri setelah dia bermunajat kepada Allah. Engkau tangguhkan nikmat ni ya Allah, mesti ada sebab. Kehidupan aku bukan di sini. Ini hanya perkampungan sementara untuk aku bercucuk tanam. Tempat aku mengutip hasil, memetik buah-buahan di dalam syurga kelak, wahai Allah. Berikan aku sabar. Berikan aku kekuatan. Dengan ujian ini ya Allah, agar nanti Masya Allah betapa indahnya kalau kita telusuri hadis-hadis Nabi tentang fadail a'mal, kelebihan-kelebihan beramal. Antara, kalau kita ziarah orang sakit, sepanjang perjalanan ziarah, cakap yang baik-baik, doakan yang baik-baik, kemudian balik daripada ziarah orang sakit, sepanjang itu kata Nabi ibarat kamu sedang memetik buah-buah di dalam syurga. Jadi bayangkan muslimin-muslimat dirahmati Allah, takkan balik daripada ziarah orang sakit, mulut kita dengan kawan yang berteman tadi tu, bau tak hancing kat rumah dia. Anak dia yang jaga tu memang pemalas nak mampus kan. Dah buat pahala dah tadi ziarah orang sakit. Tapi duk mengumpat seluruh ahli rumah. Mata melilau, ya Allah kipas, dah berapa tahun tak pernah basuh ni. Sebab tu kadang-kadang orang tak selesa kita datang rumah dia. Nabi suruh tundukkan pandangan, ghaddul basar. Tapi mata kita melilau habis. Kan teruknya macam ni ke rumah dia. Allahu Akbar. Akhirnya nak petik buah-buah dalam syurga, apa ke ceritanya kita ni? Belajar bukan main lagi tentang agama, tetapi kehidupan kita sama sekali tidak menggunakan agama. Kita tak malu ke nak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu sekecil-kecil perkara yang kita ziarah orang sakit ni bukan hari-hari pun. Tapi nak cerita tentang rumah tangga. Bila cerita tentang rumah tangga adalah istilah perkahwinan, yang muslimin muslimat ini adalah ibadah sepanjang tempoh perkahwinan. Kalau ada ibu-ibu kat sini nak angkat tangan, saya nak sambut wedding anniversary ke 50 tahun Ustazah hujung minggu ni, ya Allah. Tahniah cik, macam mana boleh bertahan sampai sekarang. Subhanallah, saya tak henti-henti menyebutkan ini antara projek baru dalam buku saya, bertahan kerana bertuhan. Sebab ramai orang bertahan kerana anak-anak. Saya kalau tak ada anak, Ustazah lama dah saya tinggal lelaki macam tu. Akhirnya sungguh ramai di usia warga emas, laporan daripada pejabat agama kita menyatakan tidak sedikit perpisahan dalam usia warga emas. Bila ditanya kenapa? Sebab selama ni bertahan kerana anak-anak. Sekarang anak-anak dah ada life sendiri. Tak perlu lagi pertahankan rumah tangga yang macam tu. Kita sebenarnya mempertahankan rumah tangga kerana apa ibu-ibu ayah-ayah sekalian? Dan kerana Allah. Bila sudah benar-benar lillah, segala lelah kita tidak ceritakan kepada siapa pun makhluk Allah atas muka bumi. Sebab Allah tak pernah tinggalkan kita. Jadi hari ini bila kita dapat nikmat, kita menjadi manusia yang ajaban, kata Nabi SAW.
Ajaib orang beriman. Dapat nikmat dia bersyukur. Tapi bila mana dia dapat musibah dia bersabar. Kita tak faham dengan kata-kata Nabi ni dulu dah ustaz-ustaz cerita benda ni. Tapi makin lama ustazah berdepan dengan masyarakat, aku semakin faham, ya Allah. Kenapa Nabi tu takjub dengan orang beriman? Sebab saat dia dapat nikmat pun dia dalam ibadah. Dia bersyukur. Syukur ni dia tak gunakan nikmat tu untuk bermaksiat kepada Allah. Lagi banyak duit, lagi gunakan duit tu untuk menderhakai Allah. Ini bukan orang bersyukur. Lalu berdiri pada malam kemarin, saya berterima kasih dengan anugerah ini. Nyampah aku dengarnya. Sekian dia maklumkan. Faham tak faham? Oh, ni tak berapa faham makcik-makcik Taman Medan. Ni tak berapa faham, ni tak berapa faham. Ustazah ni semua tahu. Ya, muslimin muslimat. Saya tak ambil tahu pun orang bagi tahu. Orang duk hantar link, Ustazah tengoklah, tegurlah benda ni Ustazah. Macam mana ni Ustazah? Apa benda ni? Ni TikTok. Saya punya handphone tak ada TikTok. Saya tak boleh tengok. Saya tak tahu. Cerita je kenapa kak. Sambil-sambil lah kak cerita kat saya tu. Mungkin saya tengah bawa kereta. Saya hantar voice note je nak komen ni. Saya tak sempat nak buka-buka video ni. Cerita apa tu? Ustazah agak-agak lah pegang trofi bermaksiat. Tangan pegang orang lelaki. Skirt pendek atas lutut. Baju punya seksi. Tiba-tiba saya bersyukur kepada Allah atas kemenangan ini. Itu bukan syukur. Kamu sedang menderhakai Allah. Kamu sedang bermaksiat kepada Allah. Seluruh warga Taman Medan, jangan pernah ditipu daya oleh iblis. Maksiat tu bila orang lelaki keluar dengan orang perempuan tanpa hubungan, kan? Laki orang pergi cari bini orang tu lah maksiat. Ustazah pergi check in hotel bukan laki bini. Itu je yang kita tahu maksiat. Maksiat ni muslimin muslimat dirahmati Allah. Bukan cerita lelaki perempuan berdua-duaan saja. Tapi kita menggunakan nama Allah itu, kita sedang bermaksiat dengan apa yang Allah tak bagi bercampur lelaki perempuan. Kita sedang bermaksiat. Kita tipu isteri. Abang tak cukup bulan ni, abang tak boleh nak bayar bil elektrik kita. Kita bermaksiat kepada Allah. Sebab kita menipu isteri kita. Kita menipu suami kita. Ustazah, bila lagi Ustazah nak jalan-jalan, saya nak ikut. Redha suami, izin suami ada tak kak? Ada redha suami siap cop siri mata dahi ni lagi Ustazah. Boleh? Dia bagi duit. Padahal sebenarnya suami tak bagi pun. Muslimin-muslimat dirahmati Allah. Saya kata 40 orang dalam satu bas nak ikut saya ni kak. Saya kena pastikan betul ke tidak. Sebab orang perempuan patutnya Nabi Allah tak bagi kita berjalan seorang-seorang. Jangan terpaling nak berdikari sangat. Dia mesti berjalan, bermusafir dengan suami. Atau dengan mahram. Adik lelaki dia, abang dia, atuk dia, pak mentua dia. Contoh siapa sahaja yang kita selesa, yang kita boleh bersekedudukan. Bukan bersama dalam tidur dan sebagainya. Tapi kita masih boleh tunjukkan aurat kita yang asas-asas kepada dia. Sebab apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Kalau tak mampu dengan kelompok yang itu, wahai wanita, cari wanita-wanita beriman menjadi teman permusafiranmu. Bila mana kita berjalan dengan teman permusafiran yang jaga solat, insya-Allah kita tak solat akan jadi solat. Kita berbicara yang baik-baik daripada kita nak bercakap yang jahat, aku seorang je mulut tak baik macam ni. Kita akan auto menjadi baik. Sebab tu Nabi suruh kita cari kawan-kawan, sahabat-sahabat yang macam penjual minyak wangi. Kita tak beli pun minyak wangi tu, tapi kita duduk lepak dekat kedai dia, balik isteri tegur. Abang balik mana ni? Wangi sangat ni. Wah, abang lepak kedai kawan abang yang jual minyak wangi tu. Tempias wangi tu datang pada kita. Tapi dia berkawan dengan tukang kimpal besi. Dia duduk lama kat situ, silap hari bulan bajunya terpercik dek kesan api tu berlubang. Kena marah dengan bini. Baju baru dah berlubang-lubang. Dia bagaimana sebenarnya? Busuk semacam ni. Sebab berkawan dengan si tukang kimpal besi. Saat balik rumah jumpa orang buat welding apa, jangan ni lah sebenarnya ahli neraka. Jangan macam tu pula. Kan dia duduk mengaji tu pelik-pelik sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Ustazah cuba nak sampaikan muslimin-muslimat dirahmati Allah? Tolong jangan pernah tuhmah, tolong jangan pernah fitnah, tolong jangan pernah mencipta dan menyenaraikan nama kita dalam neraka Allah hanya kerana mengambil tahu cerita-cerita yang tak sepatutnya kita ambil tahu pun. Allahu Akbar. Ini Sofia, pengacara Tinggal Hijrah pagi tadi, dia baca apa? Ustazah, kadang-kadang kita leka baca komen-komen orang yang dengar usrah kita ni. Kan sebab Masya Allah baiknya, banyak minda positif.
Sama ada pihak lelaki, pihak perempuan. Sebab apa? Sebab membuka channel TV atau media sosial, otak hanya berfikir yang baik. Hati hanya niat nak baik. Tapi kalau kita buka satu channel yang melaga-lagakan, rupa-rupanya nak suruh beli barang dia. Faham tak faham? Beria-ria kita klik, anak dia nanti lepas ni siapa jaga. Macam dah dapat keputusan dah ni. Kita pun klik, Shopee. Sekian dia maklumkan. Dia faham juga. Faham juga sahabat-sahabat rahmat Allah. Sebab saya tak letak huruf S besar tu dekat handphone saya. Kenapa tak letak? Kerana saya kenal diri saya. Nak transfer duit dekat orang pun tak reti. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kak minta maaf, saya lupa nak bagi tahu kat ustaz, minta tolong transfer. Minta maaf ustaz. Tak apa ustazah faham, ustazah sibuk. Saja je dah nak tanya, ustazah tak pandai ke nak transfer duit dekat orang? Memang tak ada, tak tahu. Orang muslimin muslimat dirahmati Allah tak boleh samakan. Ustazah Zai tu percaya sangat dengan laki dia kan. Kalau laki dia pergi songlap duit dalam akaun dia macam mana? Setiap kali kita datang perasaan begitu sebagai manusia, ya Allah, hatiku milikmu, hatinya milikmu. Siapa saja yang kita jumpa niat nak bercinta kerana Allah, Allah yang tolong kawalkan perasaan itu. Faham ya? Dan dengan pasangan kita selalu cakap, abang saya tak sempat mana-mana, saya hanya serahkan hubungan kita ni pada Allah. Tolong bang yang ni duit infak, yang ni duit sekian-sekian. Kalau abang nak buat apa pun, saya tak pernah tahu. Dan kalau saya nak menghukum, tiba-tiba, Ustaz Azwan jangan merepek boleh tak yang? Macam-macam lah fikir tu. Tak lah ni contoh, kata kat dia kan, contoh. Tiba-tiba tengok duit dalam akaun hilang, 10,000 RM. Abang dah transfer ke akaun mana tak? Saya pun buat laporan polis. Oh tu dia punya angan-angan tu macam-macam, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Saya pun buat laporan polis. Lepas tu kita pun pergi mahkamah. Dijatuhi hukuman oleh seorang isteri, suami yang songlap duit 10 tahun penjara. Contoh, 10 tahun penjara tu, muslimin muslimat dirahmati Allah, keluar kalau dia nak jadi jahat, dia tetap akan jahat. Betul? Tetapi kalau Allah, sebab tu bila orang mengadu, ustazah saya dizalimi oleh suami sendiri, ustazah anak-anak saya zalim pada saya. Jap kak, saya tak ada masa nak dengar. Siapa yang zalim sekarang ni? Suami saya, anak saya, jiran saya, bla 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 bla. Sekali lagi kak, siapa yang zalim? Orang tu orang ni. Alhamdulillah. Apa benda Alhamdulillah kalau ustazah tu malas nak ngadu kat ustazah ni? Alhamdulillah akak menjadi orang yang dizalimi. Kalau akak menjadi orang yang menzalimi, ini parah. Faham tak faham? Ini memang tak up to date lah orang-orang Taman Medan. Kan sebab buka-buka apa? Reels kan, sahabat rahmat Allah. Ini parah. Ini parah. Apa benda yang parah ni kan? Rupanya Masya Allah, Tabarakallah. Sebab apa? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Kefahaman kita pada satu-satu perkara. Ketahuilah kalau mana kita yang menghukum, dia hanya hukuman yang sekejap. Tapi bila mana Allah menghukum. Bila mana akak menzalimi, Allah jauh daripada akak, rahmat Allah lagi lah tak datang. Sekarang saya mengucapkan Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana akak sedang dizalimi. Nabi cakap, doa orang macam akak ni dimakbulkan Allah. Nabi cakap, setiap munajat akak, panjangkan sujud dalam tahajud. Allah tak pernah tinggalkan doa-doa akak. Yang dengan air mata mengadu kepada Allah. Kerana yang paling sakit disakiti oleh orang yang terdekat dengan kita. Betul ya muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi selagi mana bukan kita yang menzalimi, anda masih perlu ditahniahkan. Syukuri kerana Allah jaga kita daripada perbuatan zalim itu. Tengok bagaimana Nabi Adam AS dianugerahi syurga, asalnya syurga sama dengan iblis. Jadi sekarang kalau iblis tu nak sombong bila disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tunduk sujud kepada makhluk yang baru Allah cipta ahsanu taqwim. Sebaik-baik kejadian adalah manusia Nabi Adam diciptakan. Dicipta hanya daripada segempal tanah liat yang hitam. Aku daripada api, kenapa perlu tunduk kepada manusia yang diciptakan? Malaikat pun tegur Allah ni. Bukankah mereka akan melakukan kerosakan di atas muka bumi, wahai Allah? Itu mula-mula penciptaan keturunan kita, Nabi Adam AS. Muslimin muslimat dirahmati Allah, bahasa mudah. Iblis tu nak sombong, logik lah.
Sebab dia berasal dari syurga. Kita yang tak pernah syurga pun baru ada kereta mewah sikit, sombong dah. Baru naik pangkat sikit, sombong dah. Iblis tu kalau boleh berbicara dengan kita, enek baru tayar kereta besar sikit dah, sombong. Kan? Aku ni berasal dari syurga, tahu. Logik lah sombong. Faham tak faham? Kita ni baru berangan syurga. Jom sahabat-sahabat syurgaku, kita bertemu di taman syurga. Perasaan sungguh kita ni. Semoga kita nanti disatukan di dalam syurga. Semoga nanti kita bersahabat sampai ke syurga. Kita berjiran lagi di syurga. Sebab perkataan semoga ni permintaan kita sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Tapi untuk confirm itulah kawan mak ahli syurga tu. Kita tak boleh confirm macam tu muslimin muslimat. Sebab syurga dan neraka hanya mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penentu. Jadi abang setakat saya yang turunkan hukuman. Yelah yang saya kan suka cakap dalam ceramah contoh. Ni abang pula nak cakap contoh dah abang buat betul macam tu. 10,000 abang songlap daripada akaun. 10 tahun masuk penjara. Contoh dia katakan. Kita nak cakap apa lagi muslimin muslimat? Keluar dari penjara agak-agak sayang tunggu tak abang depan pintu penjara. Kita pula kata dah ke situ pula dah. Kan muslimin muslimat dirahmati Allah. Maksud serahkan saja kepada Allah. Sebab bila mana Allah menghukum, ada orang mengadu bapak saya meninggal ustazah, saya ni tak dapat bahagian padahal dulu saya yang jaga basuh berak kencing bapak saya. Abang saya tu dia gunakan faraid memang untuk anak lelaki lebih. Kan Islam dah memang mengaturkan begitu. Susahnya jadi orang perempuan dalam Islam. Akak tak mengaji agama betul ni sebab tu akak tak faham. Muslimin muslimat, memang dalam Islam agihannya begitu. Sebab bila bapa akak meninggal, agihan hartanya anak lelaki dapat lebih sebab duit tu digunakan untuk menjadi orang yang paling bertanggungjawab kepada isteri ayah. Siapa tu? Mak kita. Tapi kenapa lepas kita menikahi seorang wanita, wahai lelaki, kita lupa tanggungjawab kepada ibu kita. Yang ibu kita sudah tidak dinafkahi oleh suaminya yang bergelar almarhum sudah. Kita yang sepatutnya bertanggungjawab. Tapi kita gunakan duit, pusaka, mak ayah kita, duit faraid yang kita dapat lebih, kita guna untuk memewahkan kehidupan kita sendiri. Saya selalu menasihat ibu-ibu yang datang kepada saya begini, Kak, saya dah tak ada bahasa dah nak nasihat akak. Sebab dah ramai sangat manusia spesies macam ni dalam dunia. Akak tunggu setahun je saya minta. Setahun saja kenapa? Tunggu je. Dengan sabar, tingkatkan keimanan, yakin dengan rezeki Allah, akak tunggu setahun. Tak sedikit yang datang jumpa balik, ustazah, betul lah ustazah. Bila bukan kita yang menghukum, kita nak rampas, nak dapat cara kasar, cara halus, dah dia bakhil, kedekut, tak hidung masin. Nyakitkan hati kita je ustazah, tak dapat. Jadi saya pun bukan miskin pun, tak ada duit tu. Cuma hak kita kan ustazah. Tapi ustazah nak tahu abang saya tu, ya Allah, yang tamak tu ustazah, tiba-tiba kena stroke. Isteri dia pun kena stroke tu, geda-geda kena stroke dalam bulan yang sama. Anak dia bawa berubat, dah habis duit. Duit tu lah yang digunakan sekali berubat habis 10,000. Sekali berubat 20,000. 1 juta yang dia letak dalam akaun dia tu habis. Sekarang menadah tangan minta kepada adik-beradik nak berubat. Sebab tak baik-baik lagi stroke dia tu. Faham tak faham muslimin muslimat? Kak, dah setahun ke belum? Belum setahun ustazah. Akak ke yang berdoa supaya abang akak tu kena stroke? Tak. Siapa punya hukuman sekarang ni? Hukuman akak hebat ke hukuman Allah hebat? Tu baru dunia, wahai hati orang-orang yang ikhlas. Belum lagi di akhirat. Kita tak pernah mendoakan kejahatan. Saya dah 1 jam bercakap dengan orang Taman Medan. Saya belum start tajuk saya lagi tau. Macam mana tu? Are you ready? Pukul 5 petang kita nak berhenti ni. Masya Allah, tabarakallah. Dia jadi semangat pelik ni sebab Masya Allah kan. Bukan senang ada Taman Medan ni. Saya baru teringat, ya aku nak cakap apa sebenarnya datang sini tadi ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah tu macam itulah. Dia yang jadi sami'na wa ata'na, ikut waktu tu kalau kat TV je. Baru nak naik share tu, 5 minutes more. Nyampah pula. Aku di baru nak bercakap, baru nak naik share ni dah 2 minit lagi. Lepas tu dah iklan pula kan? Dah iklan pula. Okay, ready, 9, 8, 7, 6.
Aduh, ini memang berlakon sungguh duk kat TV. Jadi untung orang datang masjid surau sebab tak ada lakon-lakon lagi dah. Memang direct ilmu yang guru kita sampaikan di hadapan. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, boleh kita balik sedar diri Ustazah Zai. Penawar terbaik dalam rumah tangga. Pertama, muslimin muslimat dirahmati Allah, saya membawa pandangan sebab Ustazah Zai serba tak reti, bukan mufti. Jadi bila nak sebut ni, ambil pandangan-pandangan para alim ulama kita, ambil nasihat-nasihat dalam Quran, ambil nasihat-nasihat yang datang daripada hadis Nabi SAW, perbetulkan niat dan tujuan kita berkahwin. Ni bukan nak suruh acik-acik anda tak ada suami kahwin pula, bukan. Okey? Ustazah lambat sangat datang, acik dah mati laki baru Ustazah nak bagi tahu tujuan perkahwinan. Ni yang buat acik tak sabar nak kahwin lagi ni. Sabar acik-acik sekalian. Okey? Yang dah tak ada tu, kalau orang perempuan ni dia lain, kan? Cik berapa tahun dah jadi ibu tunggal? Adalah dalam 23 tahun. Ya Allah, lamanya. Subhanallah, kakak ipar saya muslimin muslimat meninggal suaminya, abang saya yang sulung, dalam usianya baru awal 30-an. Anak sulung darjah 5, anak nombor 2 perempuan, baru bagi cucu kat saya 3 orang dah cucu Ustazah. Masya Allah. Jadi nak ceritanya, orang suruh kahwin, suruh tak nak kahwin. Kan bayangkan dia menjadi ibu tunggal sampai dah dapat 3 orang cucu ni, Masya Allah, tabarakallah. Pasal apa? Pasal dia takut tak dapat suami yang sebaik dengan suami dia sebelum ini. Kan bertahan. Tapi sahabat saya Ustaz Amran pernah datang sini, Ustaz Amran Bollywood. Pernah datang sini. Sahabat saya kan, meninggal saja isteri dia, dia pun cakap, Ustaz, dia bagi tahu suami saya. Kan alhamdulillah PKP ni anak tak sibuk berceramah keluar. Isteri dia kena kanser kan, jaga dekat hospital 4 bulan, meninggal dunia. Jadi antara orang pertama dia telefon selain daripada keluarga adalah Ustaz Azwan, suami saya. Saya dengar esak tangis dia tu di hujung telefon, Ustaz kuatkan suara kan. Kita tumpang sedih bila seorang lelaki menangisi kematian, seorang suami menangisi kematian isterinya. Tak lama lepas tu tahu, muslimin muslimat dirahmati Allah, dia pun kahwin. Faham tak faham? Apa hal gelak pula ibu-ibu? Dia kahwin tu saya tahu sebab kami juga sama-sama bantu sibuk dia nak kahwin tu. Yang kelakarnya, mokcik-mokcik yang mengaji dengan Ustaz Amran dekat Masjid Surau ni dah mula kecoh. Ustazah bini baru meninggal, takkanlah dia nak kahwin agak-agak lah. Lah, dia bukan ada tempoh edah pun. Allah marah ke dia kahwin? Ya Allah, inilah dia agama kalau kita tak perhalusi sungguh-sungguh. Kenapa perempuan beriddah? Kenapa orang lelaki tidak beriddah? Kerana dalam rahim kita ni selama 4 bulan 10 hari, Allah nak suruh pastikan tak ada benih suami yang sebelum ini. Kita takut bercampur. Ini anak suami A ke anak suami B kamu ni? Hari ni mati laki, besok. Sebab pejabat agama kawan-kawan saya yang bekerja di bahagian nikah rujuk cerai, kan yang paling tak faham orang perempuan ni, dia datang, saya nak filekan perceraian, siap tepuk meja, bawa lesung batu pun ada tahu kat pejabat agama. Teruk benar orang perempuan ni kalau dalam emosi. Nak cakap lebih-lebih pun ada orang lelaki kat belakang tu sebab nak kutuk spesies sendiri. Faham tak faham? Allahu Akbar. Saya tanya balik, kau biar betul bawa lesung batu, lelaki ke perempuan? Perempuan Zai, aku menggigil sampai sekarang ni. Kawan saya. Orang perempuan kalau datang nak mengadu pasal suami dia, ya Allah. Masalahnya dia kata, habis tu puan datang dengan siapa sekarang ni kan? Saya datang dengan boyfriend saya lah. Dia datang dengan boyfriend dia. Faham tak faham? Macam mana ustazah dekat pejabat agama tu nak kesian dekat dia? Kamu ni masih isteri orang tau. Faham tak faham? Ini orang degil. Ini orang jahil. Jahil ni biasa ibu-ibu, tapi tolong belajar. Bila belajar khususnya kita tadabbur Quran, lebur takabur kita. Kita sedar satu hari nanti kita akan masuk ke alam kubur. Kita sedar ini je menjadi tunjang untuk kita subur dalam keimanan kita. Tapi kita tak nak mengaji. Kita sombong. Nabi Adam tu yang Allah ciptakan, subhanallah, dikeluarkan daripada syurga hanya satu perintah Allah dia langgar. Satu sahaja perintah Allah. Kita yang dah melanggar banyak perintah Allah, kita masih tak bersyukur Allah tu maha baik dengan kita.
Lalu apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, aku zalim pada diri aku, ya Allah. Kita bertaubat atas dosa kita, tapi kita tak pernah mengaku kita zalim pada diri kita sendiri. Kita ego, kita bongkak, kita sombong. Kita kata sikap buruk ni hanya pada orang lelaki, pada suami. Tapi berapa ramai wanita yang tidak mau mengakui kesilapan diri. Belajar daripada doa Nabi Adam AS. Dia tahu dia yang buat silap ni, sebab tu Allah keluarkan daripada syurga. Taubatnya puluhan tahun. Mengakui kesalahan diri. Aku zalim pada diri aku, ya Allah. Kita hanya minta ampun. Tapi kita masih merasa lazat dengan dosa silam yang kita pernah buat. Ya, sahabat-sahabat muslimin muslimat, dulu tak tutup aurat, sekarang dah tutup aurat. Dulu tak sembahyang, sekarang dah sembahyang. Tapi dulu kaki ngumpat orang, dah tudung labuh, sekarang pun masih lagi mengumpat orang. Kita tak takut dengan dosa ke? Sedangkan kamu ibarat orang yang memakan daging saudara kamu sendiri. Daging yang busuk, bukan daging korban batang pinang yang kita dapat tu, bukan. Subhanallah. Kita tak sedar kesalahan diri kita sendiri. Jadi bila kita nak memperbetulkan, betulkan dulu niat. Jadi memang tak suruh ibu-ibu kahwin lagi ni. Kan? Sebab ibu-ibu ni banyak yang bertahan. Mak saya kata dulu orang perempuan ni dah biasa sakit, sakit menahan nak bersalin, sakit bersalin. Sakit disakiti oleh pasangan, sakit disakiti oleh anak-anak. Keluarkan anak, berparut sebahagian tubuh kita, koyaknya, lukanya, parutnya masih ada sampai hari ni, tak hilang, tak sakit sangat. Hilang sakit tu bila tengok anak kita, Allahu Akbar, boleh sebut mak depan mata kita. Sehat lahirnya, hilang sakit tu. Tapi bila anak dah boleh tinggi suara pada kita, Allah Ustazah, rasa nak masukkan balik di dalam perut, tak payahlah kau jadi budak besar yang dah boleh tengking mak. Jadilah kau budak kecil, nangis, sumbat dengan susu, senyap pula mulut engkau ni. Faham tak faham muslimin muslimat dirahmati Allah? Perik. Barulah kita sedar dulu kita pernah tengking mak ayah kita juga. Wala takullahu ma'uf. Jangan kau herdik, jangan kau bercakap dengan kasar walau hanya dengan perkataan kepada ibu ayahmu. Kita bukan cakap saja. Tapi berapa banyak kita mengundang murkanya Allah melalui kesakitan air mata mak ayah kita yang jatuh tumpah kerana kecewa saat membesarkan kita. Muslimin muslimat, perbaiki. Okay, pertama diajarkan kepada kita nak kahwin ikut sunnah Nabi SAW. Bila Ustaz Amran kata, Ustazah, makcik-makcik masjid sampai ada hantar WhatsApp kat saya, tunggulah tahun depan Ustaz. Kubur isteri tu tak tumbuh lagi rumput. Patut saya pernah nampak drama, siapa? Jalaluddin, bukan Jalaluddin. Apa entah nama pelakon tu, lupa dah lama sangat tak tengok kan, sahabat-sahabat rahmat Allah. Kadang-kadang tertengok sambil nak pakai tudung, tertengok. Jalaluddin lah kot nama dia, yang nyanyi lagu Ayam tu. Siapa nama dia? Jalil Hamid. Allahu Akbar, popular pula kan. Lagu Ayam tu ingat. Jadi dia berlakon, saya nampak dia tengah siram kubur isteri dia lah kan. Lepas tu dia kata rajin betul, konon nama dia Jalil lah kan. Nama lakonan dia tu Jalil. Jalil tu sejak isteri dia meninggal rajin betul, untunglah bini dia arwah tu dapat suami macam tu. Sekali pagi, sekali petang siram kubur dia, betul kan? Kita pun tengok bestnya kuatkan. Dia tengah siap-siap Nabi ceramah ni, kuatkan. Rupanya orang tanya kan, kenapa kau rajin sangat? Apa pesanan wasiat? Rupanya bini dia kata, jangan kahwin selagi tak tumbuh rumput atas kubur dia. Faham tak faham? Saya tahu bang, cuba dengar balik dialog dia. Boleh ulang tak bang? Boleh ulang? Tak boleh lah, ini bukan YouTube ke apa nak ulang-ulang balik. Ya Allah Tuhan. Dia tak sabar nak kahwin. Tapi nak kahwin tu cepat-cepat, takut bini dia jadi jerangkung, siapa suruh kahwin kan, takut. Jadi isteri dia kata kalau nak kahwin, tunggu tumbuh rumput dekat atas kubur dia. Tu yang sekali pagi cepatlah tumbuh wahai rumput. Petang cepatlah tumbuh wahai rumput kan. Elok je tumbuh, dia berdu, boleh kahwin dah. Ini ke ajaran agama? Sebab itulah kita bukan berpandukan drama nak buat agama ni, muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya kata ni parah ni kalau ramai pokcik-pokcik mati bini kok macam ni, jenuh ni. Sebenarnya kehantar isteri dimakamkan
On the way balik, nampak makcik jual goreng pisang. Boleh nikah tak dia petang tu? Boleh tak? Tapi teruk berbenar. Malam nak buat tahlil, isteri baru pula yang tolong masak nak buat tahlil isteri. Sabar-sabar dulu pokcik-pokcik sekalian. Tapi tak ada iddah. Sebab tu kena faham muslimin-muslimat dirahmati Allah. Betul di sisi kita, belum tentu betul di sisi Allah. Tapi yang kita nak kejar hari ni, yang aku buat ni betul tak di sisi Allah dan Rasulullah? Tak ada jawapan kecuali ilmu. Asas ilmu fardu ain. Bila orang suruh mengaji ilmu fardu ain, aku bukan dah sekolah rendah, dah tadika nak belajar fardu ain. Itulah sombong. Ilmu fardu ain ni sampai nak mati kena belajar. Di dalamnya ada ilmu tauhid. Di dalamnya ada ilmu fiqh, di dalamnya ada ilmu tasawuf. Bila kita jatuh cinta dengan tiga ilmu ni, kita akan ketagih. Nak tahu lagi tentang ilmu Allah yang sangat luas. Wallahi ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab tu jangan pilih majlis ilmu mana kita nak hadir. Asal berada di dalamnya, insya-Allah kita sedang mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan zaman ini pelik-pelik, hati-hati dengan anak-anak kita yang belajar tinggi. Kakak tak nak kahwin ibu. Ibu jangan paksa kakak nak kahwin. Walau anak raja mana datang nak meminang kakak, kakak tak nak kahwin. Kau dah kenapa belajar bagus semua? Kenapa kau tak nak kahwin? Kawan-kawan kakak yang belajar sampai SPM dah kahwin, ada anak 2 orang tu. Semua tak bahagia. Semua ditinggalkan. Curang suami dia. Kahwin lain pula tak sedar diri. Macam-macam dah dengar juga kita kan. Jadi kita nak patutlah, nak aku ni trauma, fobia, tak nak kahwin. Ada pula yang terlebih bijak, kahwin, muslimin muslimat, barunya viral, tak nak anak pula dah. La ilaha illallah. Memang up to date sungguh orang Taman Medan. Ya ustazah budak-budak sekarang ni kahwin tak nak anak pula dah. Ya Rabb. Dia yang kahwin, tak pernah berdoa berniat tak nak anak, tetapi Allah tak bagi anak, berdosa ke dia? Dia sedang menjalani takdir yang Allah pilihkan untuk dia. Dia berdoa siang malam, dia berusaha bagaimana perubatan Islam, perubatan kampung, modern, semua dia berubat. Tapi Allah tak beri izin. Kan dia beriman kepada qada dan qadar, dia di-up oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya menerima ujian itu. Tapi mula-mula kahwin, you kalau kahwin nanti you nak anak berapa orang? Baru bercinta tau, dah panggil mapa, lempangkan aja kalau dengar macam gini. Faham tak faham? Budak-budak muda sekarang ni. Seawal darjah 1, 2, 3. Naik je darjah 4, 5, 6. Dah rasa stres kalau tak ada boyfriend. Darjah 6 stres tak ada boyfriend. Kawan-kawan saya mengajar sekolah rendah. Ya Allah Zai, aku tengok je beg budak-budak perempuan ni. Beg makeup duduk dalam tu. Darjah berapa nak budak kita tu? Darjah 5. Ya Allah Tuhan. Subhanallah sahabat-sahabat. Beza cara didikkan dulu dengan sekarang. Kita takut menggigil tubuh ni. Sebab tu semalam bila berdepan dengan budak-budak universiti, bulan 1 hari tu saya ke Jordan, dijemput 4 buah universiti untuk mendengar satu convention wanita yang saya disuruh bercakap tentang perkahwinan dalam Islam. Saya kata, korang tersilap buat modul ke apa? Dah ustazah, betul. Sebab memang dah wujud dalam minda anak-anak kita di universiti tak nak kahwin. Perkahwinan ni sunnah muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi bila saya bercakap dalam seminar tersebut, Masya Allah lepas saya ceramah, kan ada yang salam, cium semua. Ustazah rindunya dengan mak saya dekat Malaysia. Ustazah terima kasih datang kat sini. Ustazah lepas dengar ceramah Ustazah macam tak sabar sangat nak kahwin. Pula dah macam tu. Sebab baru faham apa tujuan perkahwinan dalam Islam. Nabi SAW berbangga dengan umatnya yang ramai. Faham? Dengan perkahwinan cantuman 2 jiwa melalui proses pernikahan yang halal hubungan badan antara suami dan isteri boleh melahirkan zuriat insya-Allah soleh-solehah. Ini menjadikan kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memelihara maruah diri. Sebab tu wanita yang dah berkahwin pergi bekerja di pejabat, suami orang bukan suami kita. Kita boleh makan dengan kawan-kawan pejabat suami orang berhadap-hadapan, belum waktu rehat kita dah start pergi tempat makan, dah habis waktu rehat masih makan lagi. Dia sembang pasal bini dia, kita sembang pasal laki kita yang tak guna tu. Dari simpati jadi empati. Faham tak faham? Akhirnya tergadailah body.
Kita tak sedar semua ni permainan iblis. Kamu wanita berkahwin, jaga maruah diri. Tak sama dengan wanita yang belum berkahwin. Itu pun wanita belum berkahwin kalau faham nilai Islam dalam diri, dia tidak akan mencemar maruah diri sendiri. Manakan sama makanan yang ditutup dengan makanan yang tidak ditutup. Tolong mahalkan dirimu wahai wanita. Dan Islam lahirkan Nabi SAW untuk memantau para wanita. Dulu zaman jahiliah, kamu orang perempuan nak komplain lama mana? 4 bulan 10 hari lama Ustaz. Kenapa kita orang perempuan kena tunggu lama? Kalau kematian suami, cuba bersyukur. Lahirnya Nabi menghazaf kehidupan zaman jahiliah. Setahun orang yang mati laki tak boleh keluar rumah. Bahkan kalau keluar rumah, mereka anggap wanita-wanita yang mati suami ni macam bangkai anjing yang dipandang dengan penuh hina. Kita tanya balik orang yang menuhmah kita, aku ke yang nak laki aku mati? Pasal apa masyarakat tuduh aku pelik-pelik? Pandang aku dengan hina, aku tak minta jadi balu. Aku tak minta jadi janda. Anda tak pernah hina wahai wanita yang tak berjodoh. Anda tak pernah hina wahai wanita berjodoh akhirnya putus di tengah jalan. Anda tak pernah hina wahai janda dan balu. Yang hina adalah wanita yang menjual maruah dirinya sendiri. Faham ya muslimin muslimat dirahmati Allah? Kita berhak syurga dengan title apa yang kita dapat. Faham Allah beri takdir hidup aku begini. Maka pastikan kita dapat membentuk perkahwinan kalau Allah beri jodoh. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini perbahasan dia lagi panjang lagi. Masya Allah, kemudian kita memperoleh rahmah. Kemudian kita dapat menilai mawaddah, kasih sayang dan cinta sampai ke akhir hayat. Kita bahagia tengok mak ayah kita, Masya Allah, seorang tak sihat. Baru ni sahabat kami kematian ibu. Ayahnya sakit. Ayahnya yang sakit lama. Maknya tiba-tiba demam, bawa ke hospital. Doktor kata tiba-tiba paru-paru dah berair. Kuman dekat buah pinggang. Memang dah menunggu hari sahaja. Jadi dah fasa kritikal. Dia minta hospital hantar ambulans ke rumah. Bawa bapak dia bedridden ni pergi ziarah mak. Dengan katil yang ada dekat rumah tu. Dia buat video. Sayu hati saya macam nampak arwah bapak saya sendiri. Pasal apa? Bapak yang dah tak boleh bercakap bedridden ni sampai dekat hospital pegang tangan isteri. Bayangkan puluhan tahun mereka hidup bersama. Pegang tak cakap apa-apa. Air mata jatuh mengalir. Usap-usap. Saya kata, ya Allah, mereka berbahasa bukan dengan bahasa biasa. Tapi dengan kelembutan bahasa seorang suami yang menyentuh tangan isterinya. Ini mawaddah warahmah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan lagi perlu hubungan badan seperti dulu. Bukan lagi perlu wajah yang cantik, yang handsome seperti dulu. Tapi boleh bertahan sampai ke hujung usia. Ini nilai yang kita perlu belajar daripada orang tua kita. Orang muda sikit-sikit, Ustazah, kalau saya nak tukar suami boleh tak? Tukar suami pasal apa pula? Saya ingatkan dulu macam romantik sangat. Rupa-rupanya dah asyik lastik saya je Ustazah, tak romantik langsung. Kenapa? Panas baran lah Ustazah. Kamu dapat suami tu daripada bapak dia macam mana? Panas baran juga, sama juga Ustazah. Pernah tak sembang dengan mak mertua kamu? Sembang apa Ustazah? Macam mana mak mertua kamu boleh bertahan dengan suami yang begitu? Bapak mertua kamu tau. Faham tak faham? Tak pernah lah pula Ustazah balik kampung ziarah mak mertua, cuba ziarah. Cuba tanya. Dia buat sungguh muslimin-muslimat. Ustazah, mak mertua saya kata, bila bapak mertua saya jadi api, dia kenalah jadi air. Kenapa mak boleh sabar macam malaikat? Dan sebab laki aku, bukan laki engkau. Aku je lah yang ngadapnya. Faham tak faham? Orang tua very simple. Sebab Allah yang hantar. Tapi Masya Allah, semoga syurga ibu yang bertahan kerana Tuhan. Tapi orang sekarang sebab longgar hubungannya dengan Tuhan. Jadi sahabat-sahabat tu yang tadi kan, dulu cinta, dulu sayang. Tapi sekarang Allah benda kecil sikit. Hanya kerana kau rasa kau lebih hebat. Siapa contoh yang kau pandang dalam rumah tanggamu? Kalau kamu memandang Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Yang paling kaya di kalangan wanita di bumi Mekah. 1/3 kekayaan bumi Mekah milik Khadijah. Conference, segala apa, meeting dengan orang-orang lelaki, businessman. Ketika dia bergelar janda dan balu, orang berebut nak menikahi Khadijah.
Tapi Khadijah maruah dirinya sangat tinggi. Dia mencari lelaki yang jauh lebih berakhlak. Dan akhirnya Allah jodohkan dengan seorang lelaki Muhammad pada usianya tak sekufu langsung. Yang suami jauh lebih muda daripada isteri. Adakah ini kehinaan? Tidak. Jodoh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kaya raya tadi, ya Rasulullah, andai wafatku, tulang benulangku boleh dijual untuk menjadi kelangsungan kerja dakwahmu, ya Rasulullah. Kuriklah kuburku, maksudnya. Ambillah tulang benulangku, jualkan untuk menjadi mahar kepada sebuah perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beli kain kafannya pun duit tak cukup. Kita hari ni buat bisnes itu, online ini. Kak, tak nampak kat surau seminggu dah. Akak join bisnes seminar ni ustazah. Nak berniaga mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemain lagi bahasa dia. Sahabat-sahabat Nabi yang 10 orang dijamin syurga, ustazah, 9 orang daripadanya adalah ahli syurga belaka. Ya Allah Kak, tahniah. Semoga menjadi pembayar zakat tegar di negeri Selangor. Kan? Tapi akak kena tahu satu. Seluruh sahabat Nabi bisnesmen yang masuk syurga, matinya, cuba baca sirah. Semua dalam keadaan sehelai sepinggang. Akak macam lagi bisnes, lagi lawan suami. Lagi online, lagi tak tengok wajah suami ketika bersembang. Muslimin, muslimat, lagi online, lagi bawa kerja bisnes online, bawa ke pejabat. Pakai komputer pejabat, pakai kertas pejabat, pakai pendakwat pejabat, semua. Claim minyak motor dekat pejabat, nak hantar barang bisnes sendiri. Tapi tanya, kenapa tak cukup? Sebab kamu langgar apa yang Allah kata. Nak dapat berkat bukan begini cara hidupmu. Faham tak faham, muslimin muslimat dirahmati Allah? Jadi penawar bagi rumah tangga. Pertama, wahai para wanita. Pertama ni maksudnya dah habis kan ya? Faham tak faham ni? Pertama tapi maksudnya nak habis. Jadi kena jemput lagi lah. Kan kita tunggu pula bila untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Pastikan dirimu wahai para wanita salihah. Kitalah akar dalam rumah tangga. Saya selalu sebut di mana-mana, cukup mendapat seorang wanita salihah dalam rumah tangga. Kalau tak mungkin isteri, kenapa kita nak hantar anak-anak perempuan kita belajar agama? Semoga dia menjadi balik daripada madrasah seorang anak yang salihah. Dia tegur ayahnya, ayah orang lain semua dekat masjid. Kenapa ayah tak pergi masjid? Hari ni hari Jumaat, wajib bagi ayah sembahyang kat masjid. Kan ustazah, anak saya dah berani tegur bapak dia ustazah. Benda betul pun yang ditegur tu. Saya cakap bertahun-tahun tak dengar ustazah. Anak balik madrasah, dia pergi sembahyang Jumaat. Anak tak pergi, tak balik daripada madrasah, dia duduk berdengkur waktu sembahyang Jumaat tu ustazah. Sedih saya. Kan? Seorang wanita turun saja daripada pentas ceramah, usia Acik 73 tahun ustazah. Acik tak ada benda paling sedih dalam hidup ni. Cuma sampai umur pakcik kamu 74 tahun, makcik masih gagal mengajak dia solat menyembah Allah 5 waktu sehari semalam. Tak pernah sembahyang ustazah. Haji dah pergi. What? Haji dah pergi? Umrah berkali-kali. Dia sembahyang hanya ketika berada di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Macam mana Acik nak cakap pada suami Acik, ustazah? Allah, sahabat-sahabat. Saya dengar cerita-cerita macam ni, luluh jantung. Apa sebenarnya yang berlaku, ya Allah? Adakah kita yang faham Allah tu tertinggal di Mekah dan Madinah? Besok saya di KLIA nak menghantar jemaah saya ke Baitullahil Haram. 15 tahun dah saya buat kerja ni. Pertama kali saya hantar jemaah saya tanpa saya. Jadual saya dah tak mampu dah nak susun, terlampau banyak. Ustazah hantar dulu jemaah dengan mutawif hari 18 hari bulan. Hari apa? Khamis. Ustazah akan menyusul 2 malam je duduk di Mekah, 3 malam duduk Madinah. Saya cuba dalam tempoh seminggu ni dapat menyantuni jemaah. Tolong jemaah bantu doakan saya insya-Allah. Okay? Saya cakap dengan jemaah yang saya akan hantar besok ni lah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, saya pesan setiap kali keberangkatan pulang ke kampung halaman, besok nak fly balik ke tanah air, petang saya akan kumpulkan jemaah. Ingat para duyufur rahman, Tuhan tidak pernah tertinggal di Mekah atau Madinah. Ketika kita menangis-nangis di hadapan Kaabah, menangis-nangis dalam Raudah, kita rasa Allah tu tersangat dekat. Adakah Allah itu berjasad di hadapan kita?
Adakah kita boleh melihat rupanya Allah, zatnya Allah? Tidak sama sekali. Tapi kenapa kita merasa dekat? Jumaat lepas, negara kita didatangi oleh imam daripada Masjidil Haram. Masya Allah Tuhan. Terasa macam suara dari Masjidil Haram. Kalau pejam mata tak rasa Masjid Negeri Shah Alam, Ustazah. Rasa macam dalam Masjidil Haram sungguh. So kenapa rasa menangis? Padahal kita tak faham pun ayat Quran yang dia baca tu. Sebenarnya muslimin muslimat, kita tak cari siapa Allah yang sebenarnya memperkenalkan nur iman dan Islam di dalam hati kita. Kita tak boleh beli kat mana-mana pun. Sebab kita tidak mengidolakan si qudwah hasanah yang dihantarkan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya sesungguhnya Allah tidak memandang kepada seorang wanita yang enggan berterima kasih kepada suaminya dan kepada wanita yang tidak merasa memerlukan suaminya. Semalam saya jumpa seorang hamba Allah yang duduk dekat dengan saya. Ustazah, terima kasih kuliah online Ustazah yang hari-hari itu mengajar akak betul-betul bertaubat atas dosa silap. Bila orang cerita macam ni, saya tak pernah tanya, dosa apa akak buat? Kan? Dia sendiri bercerita. Saya diuji Ustazah dengan suami yang tak tahulah, nak kata tak bagi nafkah, bohong, bagi jugalah. Tapi saya tak pernah merasa cukup sebab saya kerja macam-macam kerja sampai saya dapat mengumpul duit yang banyak. Jadi saya rasa suami saya tu tak guna. Ada pun layanlah, tak ada, tak apalah. Sebab saya boleh berdikari hidup sendiri. Patutnya cerita ni saya cerita pagi tadi kat TV Al-Hijrah, kena dengan tajuk tu. Tapi Allah izinkan keluar dekat Taman Medan. Jadi tambah 1 jam lagi, pukul 6 petang baru habis. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia kata apa? Tak ada benda lain yang boleh merawat hati kita, sombongnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan ilmu. Betapa Ustazah saya tak berterima kasih dengan suami saya. Saya merasa kewujudannya tu kalau kau tak ada kat dunia pun aku boleh hidup lah. Lalu mak saya yang tak pernah bekerja, tidak diizinkan oleh bapa saya, pernah mengatakan demikian. Dunia semakin rosak kerana terlalu ramai wanita yang ada pendapatan sendiri. Dunia semakin rosak kerana terlalu ramai wanita yang lebih berpangkat berbanding suami. Tidak semua, wallahi. Tetapi muslimin muslimat, bila kita meletakkan iman di bawah, nafsu di atas, inilah yang terjadi. Jadi nasihat bentuk macam mana pun yang orang nak, Ustazah hanya kata hari-hari duduklah dalam majlis ilmu. Kita rasa seperti menampar-nampar diri kita sendiri. Kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, kita hanya nampak kesalahan-kesalahan orang lain. Suami kita tak betul, anak-anak kita tak betul. Wanita salehah. Satu hari ketika Syekh Zaidul Asri dengan ramai orang yang di hadapannya. Depan anak ni ramai sangat wanita solehah. Saya jadi cemburu muslimat. Saya kata siapa depan dia ni? Aku pun nak jadi wanita solehah juga. Aku tak duduk depan dia ni. Pasal apa pula aku tak boleh jadi wanita solehah? Tapi kamera tak zoom siapa depan dia tu kan. Jadi rupanya dia kata ada ni yang kena tengking dengan suami hari-hari. Tapi sekarang datang di sini masih bergelar isteri. Faham tak faham muslimin muslimat dirahmati Allah? Jiran pun tak tahu dia kena tengking hari-hari. Mak mertua pun tak pernah tahu. Keluarga sendiri pun tak pernah tahu. Tapi air matanya di atas sejadah saban kali bertahajud. Saya sebut kepada mana-mana lelaki yang pernah mendengar kuliah saya, berhati-hati dengan isteri yang tak pernah tinggal tahajud. Kerana di situ hubungannya dengan Allah terlalu kuat. Inilah kunci rantai yang mengikat hubungan mereka dengan Allah. Para ibu jangan tinggalkan tahajud. Para ibu jangan pernah tidur sampai ke azan subuh. Bangkit paling kurang sempat 2 rakaat solat tahajud. Paksa diri kita. Anda akan rasakan kelainan. Rasa dipandang Allah. Rasa disayang Allah. Rasa disantuni oleh Allah. Aku dah tak tahu nak settle masalah aku ni macam mana ya Allah. Tapi aku tahu Engkau beri kepada aku ada sebab. Engkau bukan tak tahu sekarang aku sedang diuji ya Allah. Adukan segalanya kepada Allah. Tahajud jangan tinggal. Saat kita baca Al-Quran setiap hari, ibu-ibu yang belum boleh mengaji, tolong cari guru. Paling kurang sekarang kita tak kenal alif tu tegak atau bengkok.
Bila kita ada niat nak belajar, mungkin guru kita tu adalah jiran kita sendiri. Aku tak pandai mengaji. Aku tak nak mati dalam keadaan aku tak boleh baca Quran. Boleh tak aku nak datang rumah kau tiap hari lepas masak kau ajar aku kenal huruf 10 minit je. Elok khatam 28 huruf hijaiyah, kenal semua huruf, kawan tu pun mati bertemu Allah. Muslimin, muslimat, insya-Allah roh ini diangkat oleh Allah macam orang yang pandai dan fasih baca Quran kerana kesungguhannya. Tapi yang bertapi, acik nak belajar tapi ustazah tu garang sangat. Acik nak belajar nanti tapi tapi akhirnya pun mati. Faham tak faham? Belajar nak bagi pandai bukan guru. Belajar Allah hanya perlukan sabar daripada sang penuntut ilmu. Bukan mesti hari ini kita belajar, petang kita pandai, ibu-ibu dirahmati Allah. Tapi semangat dan kesungguhan kita. Saya berdoa jangan ada kubur yang sempit kerana lapangnya dengan Quran. Jangan ada kubur orang Taman Medan yang gelap kerana lapangnya, terangnya, cahayanya datang melalui Quran. Jangan ada yang hidup di alam barzah sorang-sorang kerana akan didatangkan pelbagai jenis makhluk menjadi teman bagi orang yang ketika di dunia rajin baca Quran. Tapi jangan hanya dibaca ibu-ibu, majlis ilmu kita datang untuk faham seluruh isi Al-Quran. Untuk kita beramal dengan Quran. Cukup faham satu ayat, wa basyiris sabirin, dan Allah berikan berita gembira pada orang-orang yang sabar. Bila kita teruji kesabaran, auto keluar di lisan kita, Muzayyanah Abdullah, wa basyiris sabirin. Tak apa tak dapat gembira kat dunia, dengan sabar kau akan dapat gembira di akhirat. Ini cara Al-Quran memujuk kita, muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan pernah berpisah dengan Al-Quran. Jadi kalau Ustazah boleh sebutkan, wanita salihah insya-Allah akan menjadi dakapan syurganya Allah Subhanahu wa taala, berkahwin dengan suami yang tidak saleh. Dek kerana sabarnya sebagai wanita salihah, akhir akan mendapat doa daripada suami. Saat kita bersamanya dia tak soleh pun. Tapi bila kita tiada di sisi, muslimin muslimat, dia akan berdoa dengan air mata yang jatuh. Dia akan bawa jenazah kita, Allah, suami aku yang paling, isteri aku yang selalu ingatkan aku tentang solat. Isteri aku yang selalu tegur, bekerja jangan tak sembahyang, bekerja jangan buat rasuah, bekerja jangan tipu orang. Inilah isteri aku bersaksi dia menjadi isteri yang baik, ya Allah. Doa itu yang kita nak. Redha itu yang kita nak. Dia ziarah kubur kita, muslimin muslimat, dengan linangan air mata. Kerana kalau boleh dia nak korek kubur kita, bebellah lagi, nasihatlah lagi. Ya ke Ustazah, suami saya macam tu. Muslimin muslimat dirahmati Allah, dan kita takkan jumpa kebaikan suami kita selagi mana dia tak meninggal dunia. Percaya ke tak percaya? Tak ramai pula yang kata percaya. Kalau tak percaya juga, balik rumah nanti, suami tanya, belajar apa hari ni lama benar kat masjid? Ustazah tu kata, bang, saya ni hanya kenal baiknya abang bila abang mati dulu. Saya tak percaya bang, cuba abang mati petang ni bang. Besok insya-Allah saya buat senarai. Ya Allah, mati dah. Sekurang-kurangnya 6 orang anak aku berbentikan dia, ya Allah. Aku ni tak tahulah punya zuriat dengan siapa kalau dia tidak menikahi aku 30-40 tahun dulu, ya Allah. Kalau suami boleh jadi jerangkung hidup, dia kata apa? Baru tahu aku ni bapa anak-anak hang. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Tak larat dengar cerita masyarakat ni kadang-kadang. Saya terlibat 21 episod rancangan dengar di TV Al-Hijrah. 21 episod kejap pergi rumah budak-budak umur 13 tahun, 14 tahun mengandung, perut besar. Kita usap ubun-ubun, jatuh air mata saya, ya Allah, nak beranak umur 13 tahun, macam mana ni ya Allah? Sedangkan di sana ada orang bermunajat dengan air mata, minta zuriat, punya susah nak dapat zuriat. Tapi budak ni, Ustazah, saya orang lelaki tu buat saya sekali tu je. Saya tak sangka lah boleh ngandung, macam tu cerita dia. Ya Allah Tuhan, sedih hati ni. Sebab apa muslimin muslimat macam-macam yang bergaduh suami isteri baru kahwin ni setahun. Lepas tu mengandung, bercerai. Muslimin muslimat, gaduh dua-dua suami isteri ni orang kaya, pergi nak rebut hak penjagaan anak ni, satu-satunya anak yang masih bayi.
Bila duduk depan kita, kita tanya apa punca teruk sangat ni? Bekas suami betul, bekas isteri betul. Yang gaduh pasal anak tu pasal apa? Itu bukan bekas anak kamu tau. Itu anak kamu berdua. Kena besarkan bersama-sama walaupun tidak duduk dalam rumah yang sama. Gaduh depan kami ni tim rancangan dengar 3 Al-Hijrah. Kan? You kena fikirlah, kalau I tak ada, you boleh mengandung ke? La ilaha illallah kan? Yang bini dia pula kata, you ingat you boleh ada anak kalau I tak mengandungkan, tak beranakkan anak you. Woi, tolong aku sakit kepala ni. Bergaduh depan kami pula ni. Tak sudah-sudah. Faham muslimin muslimat? Jahil bin degil. Minta maaf sebelum. Bila orang tuanya pula, kan? Ustazah, saya memang dah pagi petang majlis ilmu semua. Tapi suami saya tak nak berubah, Ustazah. Saya belajar ni, saya tunggu suami saya berubah jadi Sayyidina Ali, saya auto Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Yang kita jumpa suami dia, Haji, udah-udahlah tu Ji, dah tua-tua ni kan. Patut dia jadi Fatimah Az-Zahra dulu, Ustazah. Dia mengaji majlis ilmu pagi petang, kenapa pula saya kena jadi Sayyidina Ali dulu? Ya Allah, pening aku dengan pokcik-pokcik ni, ya Allah. Dah tua-tua pun muslimin-muslimat. Hak engkau salah ni salah. Sebab tak pernah mencari salah sendiri. Jadi sempurnakan rumah tanggamu dengan sibuk memberi hak. Jangan sibuk menuntut hak. Faham? Bila kita sibuk, patut dia lah Ustazah, patut dia lah Ustazah. Dia tak sedar ke dia ketua keluarga. Selamanya kita akan kecewa. Siapa kita sebenarnya sebagai isteri? Buat kerja kita. Siapa kita sebagai ibu kepada anak-anak kita? Buat kerja kita. Siapa kita sebagai anak kepada ibu ayah kita yang telah mula uzur? Alasan adalah orang yang bermalas-malasan dengan agamanya. Allah tak nak dengar satu alasan pun. Muslimin muslimat yang kita tahu, tugas kita adalah bekerja untuk mencari redanya Allah. Baik rumah tangga, baik kejiranan, baik apa sahaja. Pasti kita dapat menyempurnakan kesempurnaan akhlak seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Cuba pegang. Picit-picit sikit. Pindah dekat pinggang dia sekejap. Okey, picit-picit sikit kat pinggang tu. Naik kat bahu dia. Kan? Picit-picit sikit. Okey, pegang tengkuk dia sekejap. Sedap tu muslim-muslimat dirahmati Allah. Baik. 1 jam setengah. Okey. Sebelum Jajah hantar surat cinta dekat Ustazah. Ustazah udah-udah dah tu Ustazah kan. Saya kena berhenti dulu insya-Allah. Tapi sebelum berhenti ibu-ibu, boleh tak kita sama-sama melafazkan nama Allah, bergetar hati kita bila menyebutkan nama Allah bagi orang beriman. Ibu-ibu diuji dengan apa pun sekarang. Kan? Tak payah cerita pada orang lain. Tak payah cerita pada media sosial. Kan kadang-kadang orang nampak kita ni sengih sana, sengih sini. Kau tak pernah ada masalah. Kita rasa nak lepuk je kepala dia. Faham tak faham? Mana ada orang hidup tak ada masalah. Tapi kita punya Allah yang sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Maka saya tak nak kerugian dalam keberkatan majlis ilmu ni. Jom kita sebut nama Allah sebagai orang beriman yang bergetar hatinya. Minta sungguh-sungguh dengan Allah apa saja yang ibu-ibu mahukan. Apa saja yang kita sebagai anak mahukan. Apa saja kita sebagai isteri mahukan. Kita sebagai wanita yang ditakdirkan tak berjodoh, mungkin tak berzuriat, mungkin berjodoh tapi tertinggal di tengah-tengah jalan, berpisah mungkin. Semua itu adalah takdirnya Allah untuk kita. Mengadu pada Allah, insya-Allah teruskan kesinambungan rasa ini bila balik ke rumah masing-masing. Saya pesan wanita Taman Medan ataupun yang di luar datang daripadanya, jangan tinggal tahajud setiap malam. Boleh ibu-ibu? Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Jangan ada hari tanpa majlis ilmu. Yang bekerja, pergi kerja, balik kerja, henti-hentikan hiburan yang tidak mendatangkan makna dalam kehidupan. Pilih nak dengar ceramah siapa, ustaz mana, tajuk apa. Jam tu merupakan satu hikmah dapat lepas satu ceramah setiap hari. Boleh ibu-ibu dirahmati Allah? Baik, adukan segalanya kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Usahakan baca Quran, faham maksud. Usahakan doa zikir yang kita baca, faham maksud. Kalau tak secara harfiah pun faham. Kenapa sebagai orang Islam kita disuruh berpegang
dapat kekuatan jiwa melalui lafaz-lafaz seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dalam Raudatul Jannah kita bertemu di dunia. Allah jumpakan kita sekali lagi dalam jannah yang sebenar. Saya sayang semua, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.